Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kepada murid-murid tahun 5? Alhamdulillah, saya harap kamu semua dalam keadaan yang sihat. Bertemu kembali kita dalam kelas PDPR kita pada hari ini dalam mata pelajaran tafsir Al-Quran dan Hadis, pelajaran yang ketiga, tajuk perintah dan larangan. Pada pelajaran yang lepas, kita telah mempelajari makna perkataan, sebab diturunkan ayat dan juga tafsir ayat. Hari ini kita akan sambung lebih mendalam tafsir ayat. Saya harap kamu semua sudah sedia untuk kelas PDPR kita pada hari ini. Mari kita sambung pelajaran yang lepas. Pada ayat ini, Allah SWT telah sebutkan dua jenis perbuatan, iaitu perbuatan yang diperintahkan olehnya dan perbuatan yang dilarang olehnya. Kita masuk kepada perbuatan yang diperintahkan. Alhamdulillah, apabila sebut saja perbuatan yang diperintahkan, maka perbuatan itu mestilah merupakan perbuatan yang mulia, perbuatan yang disukai oleh Allah SWT. Perbuatan ini diperintahkan oleh Allah. Bila diperintahkan oleh Allah, apabila kita lakukan, pasti kita akan mendapatkan ganjaran pahala. Ada 3 jenis perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dalam ayat ini. Kita pergi yang pertama. Adil. Apa itu adil? Adil bererti memberikan hak kepada yang sepatutnya menerima hak. Bersifat adil semasa melaksanakan sesuatu perkara merupakan suatu kewajipan. Baiklah, sebagai contoh, seorang hakim yang menjalankan tugasnya. Hakim ni nama pekerjaan yang bekerja di mahkamah. Jadi hakim ni lah yang bertanggungjawab sama ada pesalah itu perlu dihukum ataupun sebaliknya. Hakim ni orang yang bekerja di mahkamah. Sama macam sekolah. Di sekolah ada guru. Di hospital ada doktor. Di mahkamah ada hakim. Yang kedua, bapa wajib berlaku adil dalam memberi nafkah kepada anak-anaknya. Contohnya, seorang bapa tu ada 5 orang anak. Jadi dia wajib berlaku adil kepada kelima-lima orang anak tersebut. Kalau ada 10 orang anak, dia wajib berlaku adil kepada 10 orang anak tersebut. Itulah konsep adil dalam diri seorang bapa. Begitu juga dalam perkara-perkara yang lain. Murid-murid, untuk melaksanakan keadilan ini, asas pegangannya ialah takwa dan amanah, bukan berdasarkan kepada hawa nafsu atau akal fikiran yang tidak berpandukan syariat. Yang kedua, ihsan. Bukanlah ihsan ketua kelas Upin dan Ipin, tetapi ihsan di sini bererti melakukan sesuatu dengan cara yang paling sempurna. Murid-murid, ihsan boleh dilakukan pada perkara yang wajib dan juga yang sunat, seperti dalam melaksanakan ibadat, muamalat sesama manusia dan sebagainya. Kepada makhluk lain pun, sifat ihsan tetap dituntut sebagaimana dalam hadis yang bererti, sesungguhnya Allah telah menetapkan perbuatan baik, iaitu ihsan atas setiap sesuatu. Jika kamu membunuh, maka berlakulah baik dalam hal tersebut. Jika kamu menyembelih haiwan, maka perelokkanlah sembelihanmu. Hadis riwayat Muslim. Ihsan juga bererti memberi pertolongan kepada orang lain, membalas budi dengan sebaik-baiknya dan memberi kemaafan atas kesalahan orang lain terhadap kita. Bila orang lain ada salah dengan kita, kita maafkan dia. Alhamdulillah. Kita pergi yang ketiga dan yang terakhir perbuatan yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam ayat ini. Yang ketiga ni, ita'idhil qurba. Bererti menghulurkan pertolongan, pemberian, nafkah, perhatian dan sebagainya kepada kaum kerabat, sama ada dalam perkara yang wajib maupun yang sunat. Kaum kerabat merupakan golongan yang perlu diberi keutamaan untuk diberikan pertolongan atas dasar pertalian silaturahim yang kuat.
dengan sebab nasab, iaitu keturunan. Siapa kaum kerabat kita? Contohnya yang paling dekat sekali adalah adik-beradik kita, ibu bapa kita, datuk, nenek dan sebagainya. Itulah kaum kerabat. Alhamdulillah, kita telah selesai subtopik perbuatan yang diperintahkan. Kita masuk kepada perbuatan yang dilarang. Perbuatan ini merupakan perbuatan yang keji. Ia dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 3 perbuatan yang disebutkan dalam ayat ini. Kita pergi kepada yang pertama, fahsya. Merupakan perbuatan keji yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang mengakibatkan pelakunya boleh mendapat dosa yang besar seperti perbuatan zina, minum arak, mencuri dan merompak. Jadi kita kena jauhkan diri kita dari perbuatan tersebut. Yang kedua, mungkar. Bererti segala perbuatan keji dan buruk yang dilarang oleh Allah Ta'ala selain daripada perbuatan dosa-dosa besar seperti menyakiti atau merosakkan harta benda orang lain, mengumpat, menipu, khianat dan sebagainya. Ini juga merupakan perbuatan yang dilarang dan jangan sekali kita melibatkan diri kita dalam perbuatan tersebut. Yang ketiga, bagh. Melampaui batas syariat dengan menzalimi atau menceroboh hak orang lain. Alhamdulillah, selesai ketiga-tiga perbuatan yang dilarang. Kita masuk kepada peringatan Allah Ta'ala. Murid-murid, dalam ayat ini Allah Ta'ala mengingatkan manusia, iaitu kita, supaya melakukan kebaikan dan menghindari segala larangan agar manusia sentiasa berada pada jalan yang benar dan sedar akan keagungan Allah Ta'ala, pemilik hari pembalasan. Alhamdulillah, yang terakhir pengajaran ayat. Di sini ada 5 pengajaran ayat pada surah An-Nahl ayat yang ke-90. Saya akan bacakan satu dan selebihnya saya harap kamu dapat baca sendiri di rumah. Baiklah, pengajaran ayatnya ialah kita perlu sentiasa bermuhasabah, menginsafi diri dan kembali kepada peringatan-peringatan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Wallahu a'lam bissawab. Baiklah murid-murid, selesai tajuk perintah dan larangan. Di sini saya beri kamu 4 tugasan. Sebelum kamu berhentikan video ini, pastikan dengar arahan daripada saya dengan jelas. Okey, baiklah. Tugasan yang pertama, tuliskan nota ringkas perbuatan yang diperintahkan dalam bentuk peta minda. Di sini saya sertakan contoh. Kamu boleh buat bentuk selain daripada bentuk awan. Baiklah, tugasan yang kedua, saya nak kamu tuliskan hadis yang kita bacakan tadi pada muka surat 16. Tulis dengan kemas. Tugasan yang ketiga, tuliskan nota ringkas perbuatan yang dilarang dalam bentuk peta minda. Berikut contoh yang sama saya beri. Kamu boleh juga ubah kepada bentuk yang lain, bentuk bintang ataupun kotak dan sebagainya. Dan tugasan yang terakhir, tugasan yang keempat, saya nak kamu tuliskan 3 pengajaran ayat daripada surah An-Nahl ayat yang ke-90. Kamu boleh rujuk di muka surat 18. Sebarang pertanyaan atau kemusykilan boleh tanya pada saya. Saya berbesar hati kalau kamu dapat hantar tugasan. Dan pastikan tulis tarikh dan hari di buku kamu. Okey, baiklah. Cukup sampai sini saja. Kita tangguhkan kelas kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.